Kejohanan Renang Terbuka Malaysia kali ke-58 Anjuran Persatuan Renang Amatur Malaysia ASUM telah berlangsung dari 26 hingga 29 Mac 2015 bertempat di Pusat Akuatik Negara Bukit Jalil. Kejohanan ini dianggap sebagai medan untuk memburu slot ke Sukan C di Singapura yang akan berlangsung pada Jun nanti. Seterusnya bakal menjadi tiket ke Kejohanan Renang Dunia FINA di Kazan, Rusia yang akan berlangsung pada 24 Julai hingga 9 Ogos 2015. Malaysia menempa nama menerusi dua perenang, Kevin Yap Soon Choi yang melakar masa 15 minit 45.76 saat dalam acara 1,500 meter gaya bebas melepasi had kelayakan di bawah kategori B iaitu 16 minit 25.49 saat. Turut sama mengikuti jejak Kevin Yap ialah perenang Sarawak, Vernon Lee yang melakar masa 16 minit 5.31 saat. Manakala Ratu Renang Negara Khoo Chai Lin yang memenangi acara 400 meter gaya bebas dengan catatan masa 4 minit 54.67 saat. Malah penuntut Universiti Taylor ini mengungguli acara kegemarannya 800 meter gaya bebas dengan catatan masa 8 minit 53.03 saat sekaligus melayakkan Chai Lin secara merit ke Kejohanan Renang Dunia yang bakal berlangsung di Kazan pada bulan Julai. Selain Chai Lin, seorang lagi rakan sepasukan Erika Kongchia juga merakamkan kejayaan menerusi acara 200 meter gaya bebas dengan catatan masa 2 minit 20.80 saat dan acara 200 meter kuat dada dengan catatan masa 2 minit 36.21 saat. Harapan saya ada untuk tahun ini sebab dah start sejak bulan 3 awal bulan 3 ni kita orang dah boleh start qualify untuk Rio Olympics. So saya harap untuk tahun ni dalam both SEA Games dengan World Championship nanti saya boleh qualify untuk Rio Olympics. Bahagian Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan Dasar Pendidikan Negara melalui program sukan yang berkualiti dengan beberapa usaha termasuklah mengenal pasti potensi yang dimiliki para pelajar dan memberi ruang untuk mereka mengembangkan bakat. Sehubungan itu, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia terus komited untuk membantu dalam mengaplikasikan setiap inci tugas dan tanggungjawab yang dipikul selaku pusat kecemerlangan sukan futsal. Selepas 5 musim menyelaras Kejohanan Sukan Futsal IPT, UIAM bakal meneruskan pencapaian cemerlang dalam pengurusan dan pemantauan di peringkat institusi pengajian tinggi awam. Dan alhamdulillah objektif kejohanan ini setakat ini mencapai tujuannya yang mana bakat-bakat pemain-pemain terbaik di kalangan IPT dapat diserlahkan di kejohanan ini. Dengan memastikan matlamat dan hala tuju untuk melahirkan The Thinking Athlete tercapai, UIM akan terus memberikan sokongan padu kepada pihak kementerian dalam mengekalkan pencapaian tersebut. Kejayaan mahasiswa-mahasiswi di lapangan sukan wajar diberi pengiktirafan sebagai tanda terima kasih pihak pengurusan universiti kerana mengharumkan nama institusi tersebut. Sehubungan itu, dalam satu majlis yang berlangsung gilang gemilang pada 9 April 2015 yang lalu, Universiti Sains Islam Malaysia telah mengadakan Majlis Anugerah Sukan 2014. Berlangsung di Dewan Besar Universiti Sains Islam Malaysia, majlis dipengerusikan oleh Ketua Bahagian Sukan USIM Nur Ikmal Bukhari bergandingan bersama bekas atlet takraw negara Azlan Mubin menerima ucap tama daripada Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Musa Ahmad. Bukan pemain takraw Malaysia, betul? Bekas. Okey. Jadi beliau adalah saudara Azlan Mubin dan dibuat khas untuk memberikan suntikan semangat kepada semua pelajar dan juga staf di USIM. Tepukan untuk beliau. Berteraskan kepimpinan Rasulullah SAW, sukan dilihat sebagai satu medium untuk membentuk individu menjadi seorang yang mementingkan pembangunan dan syahsiah di samping dapat meningkatkan daya kepimpinan dalam sesebuah institusi. Walaupun kita tidak ada satu program akademik dalam sukan, tapi itu tidak menghalang kita untuk cemerlang dalam sukan. Begitu juga dalam kebudayaan. Walaupun kita tidak ada satu program akademik berkaitan dengan kebudayaan, seni dan sebagainya, tapi kita masih lagi cemerlang dalam aspek kebudayaan.
terutamanya kebudayaan yang menyangkut kepada aspek Islam lah. Majlis petang itu merakamkan pencapaian atlet futsal Khairul Razikin Abu Kasim sebagai olahragawan USIM 2014. Pencapaian terbaik beliau ketika mewakili Malaysia ke Sukan Universiti ASEAN kali ke-17 Palembang. Terima kasih kepada ibu bapa yang selalu bagi kerjasama, bagi dorongan, bagi sokongan ke atas diri saya. Tak lupa juga pada pusat sukan, staf-staf pusat sukan, Coach Muhammad Syafiq Izdi, manager Encik Rashidi, juga staf-staf pusat sukan yang lain. Manakala Ain Najwa Abdul Latif merangkul gelaran olahragawati USIM melalui acara pencak silat dengan pencapaian terbaik memenangi pingat perak pada Sukan Masum tahun lalu. Yang penting kena usaha sampai habis lah. Itu yang saya pegang. Usaha kawan-kawan, keluarga dan coach lah yang tak putus bagi sokongan dan dorongan. Anugerah Sukan USIM turut memberi pengiktirafan kepada kaki tangan dan staf yang bergiat aktif dalam bidang sukan dan anugerah tersebut dimenangi oleh Syahrudin Harun dan Wan Azura Razwan mewakili staf Jabatan Keselamatan, manakala Asia Pasifik Sendirian Berhad dipilih selaku rakan sukan atas sumbangan menjayakan kempen Satu Sukan Sejuta Harapan. Pada perlawanan yang berlangsung di UM Arena, tuan rumah Universiti Malaya gagal dalam misi merampas tahta Liga Division 2 selepas diikat oleh Kolej Komuniti Pulau Pinang petang semalam. Pada babak pertama, Universiti Malaya berjersi merah dikejutkan oleh pasukan pelawat seawal minit ke-10 melalui rembatan penyerang lincah Muhammad Nabil selepas bola muntah dari tampanan penjaga gol Kamarul Ashraf. Tersentak dengan gol itu, anak-anak buah Syukur Zakaria kembali mengatur gerak untuk meruntuhkan kubu lawan. Beberapa percubaan menghala ke gawang KK Pulau Pinang akhirnya membuahkan hasil menerusi tolakan Muhammad Hakim yang gagal diselamatkan Ahmad Mustafi pada minit ke-23. Memasuki babak kedua, tuan rumah mengatur gerak dengan beberapa siri percubaan namun ketangkasan penjaga gol KK Pulau Pinang menidakkan hajat UM untuk mendahului kedudukan. Dengan kelebihan tenaga import Olu Bunmi dan Rasmus, tuan rumah memiliki beberapa peluang namun gagal diterjemahkan melalui gol. Pelawat yang beraksi tanpa beberapa tonggak utama berjaya mengikat kedudukan itu sehingga tamat masa perlawanan. Keputusan muktamad UM1, KK Pulau Pinang 1. So pada second half kita banyak chance tapi player tak convert. So kita rugi tang sana lah. So saya rasa lepas ni kita akan more practice on converting the goal kan, sebab previous game pun kita banyak chances tapi tak boleh nak convertkan. So maybe inilah kita perlu lebih fokus pada faktor ni lah, kita lebih perlu fokus. Dan saya puas hati juga, puas hati pertamanya dari segi saya punya pemain menunjukkan satu kesungguhan, dan keduanya kita dapat balance dengan pasukan lawan, bermain di tempat lawan, dan keseluruhannya permainan hari ni okeylah, dan kita akan teruskan yang kita punya game-game yang seterusnya lah. Dalam satu lagi perlawanan Division 2, Universiti Putra Malaysia turut gagal memanfaatkan kelebihan bermain di tempat sendiri apabila terpaksa akur akan kehebatan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bermula agak baik, anak-anak buah Khairuddin Abdul Majid bermain tanpa ayam tambatan mereka, Muhammad Azim Hamzah yang direhatkan semalam. Pada minit ke-14, Muhammad Syakir membuktikan keupayaan apabila meledak gol pembukaan untuk The Teachers Warriors mendahului tuan rumah. Beberapa seri asalkan berjaya mencipta beberapa peluang namun gagal dimanfaatkan oleh jentera serangan pasukan pelawat. Tuan rumah berjersi biru putih cuba untuk merapatkan jaringan namun gagal, sebaliknya UPSI memperolehi peluang selepas dihadiahkan sepakan penalti akibat kekasaran yang dilakukan pemain tuan rumah. Peluang itu dimanfaatkan sepenuhnya oleh Ashraf Rosli menewaskan penjaga gol tuan rumah Amirul Hakim. Memasuki babak kedua, aksi diteruskan dengan beberapa percubaan dilakukan kedua-dua pasukan namun tiada sebarang gol dihasilkan. Kedudukan muktamad UPSI menang 2-0 ke atas UPM sekaligus berjaya merampas tahta Liga Division 2 daripada UIAM dengan mengutip 12 mata. Dan tahniah pada pemain-pemain semua yang bekerja keras hari ini walaupun cuaca agak panas. Ya. Pada keseluruhannya bagi tim UPM, kami macam tak bersedia. Nampaknya UPSI lebih
setapak lah dia bersedia, nampak macam lebih awal dia terus bagi kita tekanan lah. Berikut kita saksikan keputusan penuh bagi perlawanan-perlawanan lain, kedudukan serta jadual perlawanan bagi Division 1 dan 2.